Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang konsep muamalat dalam Islam. Pengertian muamalat. Nama saya Andik Nurali Syazlana binti Kraiman dan nombor metrik 23 DBS 20F1028. Saya akan menerangkan tentang pengertian muamalat. Muamalat dari segi bahasa, muamalah yang berasal daripada amalah, yu'amilu dan muamalat yang bererti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Pengertian lain bagi muamalat ialah tata cara yang menghubungkan sesama manusia melalui perbuatan dan interaksi untuk memenuhi keperluan dalam kehidupan yang berlandaskan syariat Allah SWT. Muamalat yang dimaksudkan ialah muamalat ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, perbankan Islam dan takaful. Matlamat muamalat. Matlamat muamalat Islam pertama dapat melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera melalui muamalat berlandaskan syarak. Dengan ini, persengketaan, ketidakadilan dan pemerasan dapat dielakkan. Kedua, menghindarkan berlakunya rampas-merampas, penipuan dan penganiayaan sesama manusia. Muamalat Islam ini dapat menjamin keselamatan harta yang dimiliki oleh seseorang. Ketiga, melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Sistem ini berdasarkan prinsip keadilan. Dengan ini, masyarakat akan menjadi adil, jujur dan amanah. Keempat, manusia mudah menikmati kurniaan Allah SWT dengan konsep yang diredainya. Jika muamalat tiada peraturan, manusia hanya akan mengikut kepentingan mereka sahaja. Terakhir, menggalakkan manusia untuk rajin bekerja dalam meningkatkan taraf hidup keluarga, masyarakat dan negara. Tetapi perlulah mengikut syariat Islam. Perkara ini ditekankan kerana kemiskinan merupakan musuh bagi kaum muslimin yang boleh membawa kepada kekufuran. Syarat sah secara am. Nama saya Nur Nashira binti Naurizan, nombor metrik 23 DBS 20F1002. Saya akan menerangkan tentang syarat-syarat sah muamalat secara am. Syarat yang pertama, seseorang yang menjalankan akad perniagaan hendaklah mumayyiz, iaitu mengetahui hal yang berkaitan dengan barang yang hendak dijual beli. Syarat yang kedua, jual beli dilakukan dengan mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak, iaitu bukan secara paksaan atau didesak. Syarat yang ketiga, kedua-dua belah pihak mestilah waras dan sempurna akal serta saling meredai dengan urusan muamalat. Mereka juga tidak boleh didasari perasaan benci maupun tidak puas hati antara mereka. Hal ini kerana urusan muamalat yang didasari dengan perasaan membenci serta tidak puas hati adalah tidak sah. Syarat yang keempat, tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang dilarang oleh syarak, iaitu dengan ketidaktahuan dan ketidakpastian penjual tentang barangan tersebut atau berjual beli dengan barangan yang belum pasti wujud. Sebagai contoh, yang pertama, penjual menjual buah yang belum masak. Selain itu, yang kedua, menjual beg atau pakaian yang tidak dilihat dan disentuh. Dan yang ketiga, menjual anak lembu yang masih dalam kandungan ibunya. Jual beli seperti contoh yang dinyatakan tadi dilarang dalam Islam kerana ia mengandungi unsur gharar, iaitu ketidakjelasan. Syarat yang kelima, tidak boleh melakukan jual beli dengan sesuatu barang yang dilarang syarak seperti menjual arak dan khinzir, menjual barangan yang tidak suci seperti berbentuk najis atau bangkai binatang. Konsep ta'awun dalam muamalat. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep bekerjasama iaitu al-ta'awun dalam muamalat. Seperti yang kita semua ketahui, setiap manusia memerlukan bantuan dan kerjasama antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidup. Islam menggalakkan kita sebagai umatnya saling tolong-menolong antara satu sama lain. Islam juga menuntut kerjasama dalam perkara yang membawa kebaikan seperti dalam jual beli, sewaan, pensyarikatan dan gadaian. Di samping itu, Islam melarang umatnya bekerjasama yang membawa ke arah keburukan. Dalam urusan jual beli, sewaan, pajak gadai dan syarikat perlu mengandungi unsur tolong-menolong antara kedua-dua belah pihak. Antara contoh kegiatan muamalat Islam yang melaksanakan konsep tolong-menolong dan bekerjasama iaitu al-ta'awun. Yang pertama, melalui kegiatan sewa-menyewa. Masyarakat dipupuk dengan sifat tolong-menolong di mana golongan berada akan menolong golongan kurang berada untuk mendapatkan barangan secara sewa seperti rumah sewa, kereta sewa dan sebagainya. Selain itu, contoh kedua melalui aktiviti jual beli yang dapat membantu orang yang memerlukan barangan tertentu untuk mendapatkan barangan tersebut dengan mudah. Seperti yang kita semua pernah lakukan dalam aktiviti harian kita iaitu pergi ke kedai runcit atau pasar raya untuk membeli barang dapur dan barang keperluan yang kita semua akan gunakan. Akhir sekali, yang ketiga melalui aktiviti pajak gadai yang dapat membantu orang yang dalam kesusahan untuk mendapatkan wang tunai dengan segera. Seperti yang kita semua pernah dengar, orang yang menggadaikan emasnya kerana memerlukan sangat duit untuk digunakan.
Perbezaan muamalah Islam dan konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farai binti Muhammad Hafiz. Nombor matrik saya adalah 23 DBS 20F1020. Saya akan menerangkan tentang perbezaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem konvensional. Dari segi sistem muamalah Islam, cara mendapatkan harta mestilah dengan cara yang halal dan sah di sisi hukum syarak. Manakala dari segi konvensional, boleh dilakukan dengan apa cara sekalipun tanpa mengira halal dan haram. Selain itu, dari segi muamalah Islam, mereka menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbanding sistem konvensional iaitu menjadikan harta sebagai matlamat hidup. Yang terakhir sekali adalah sistem muamalah Islam ini bebas daripada riba dan penindasan, manakala sistem konvensional berasaskan kepada sistem riba. Samaan muamalah Islam dan konvensional. Yang terakhir, persamaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem konvensional. Pertama, sistem ini adalah salah satu kaedah manusia untuk mendapatkan harta. Yang kedua, sebagai cara manusia memenuhi keperluan hidup mereka. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan urusan kehidupan manusia seharian. Jadi, kesimpulannya adalah kita mestilah menjalankan sistem muamalah Islam ini supaya negara kita tidak berlakunya amalan riba yang berleluasa justru golongan kaya menjadi tambah kaya, manakala golongan miskin menjadi semakin miskin. Sekian, terima kasih.